run. Jadi kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada umur rasa nak cerita orang ni. Sebab pakai baju baru tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Sasuke Hikaru. Kali ini saya akan berkongsikan tentang pengalaman ketika berada di rumah yang dikatakan kedengaran seakan lagu daripada arwah Datuk Sharifah Aini. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, saya ingin memohon maaf kepada supporters yang menantikan kemunculan baju baru Sasuke aku seperti yang saya pakai ni. Pertama sekali saya nak minta maaf di atas kesulitan yang kita hadapi, di mana proses baju ni sedikit lambat sebab di luar permintaan di luar jangkaan sebenarnya. Setakat ni alhamdulillah 90 helai dah orang tepah, dan kesalahan daripada pihak kami adalah kami dak buat ready stock untuk baju ni sebab maklumlah baru pertama kali kita keluarkan baju ni, jadi kita takut nak tanggung risiko untuk kita buat ready stock. Dan insyaAllah untuk edisi yang kedua ni kita akan buat ready stock secara berperingkat lah, sebab kalau boleh kita tak boleh jadi macam gini sebab terlalu lama supporter tunggu baju-baju mereka sampai tangan lah. Okey, kembali kita kepada pengalaman ketika berada di pada rumah ni. Sebenarnya pada malam tu memang kita nak teruskan aktiviti eksplorasi di pada rumah ni selepas pada kita selesai bahagian kuartus JKR ni. Tetapi seperti di dalam video sebelum ni, di mana bateri telefon dan gimbal pihak-pihak kru ni kehabisan bateri. Jadi nak kita kena batalkan niat tu, dan mungkin ada kesilapan yang kita buat di mana masa tu timbul ada niat untuk siasat dan merungkai apa yang kita dengar di sebalik rumah ni. Lepas tu bila kita balik, saya fikir-fikir ada molek juga kita dak masuk pada malam tu, sebab disebabkan niat kita ni bagi hamba dak berapa comel lah. Jadi kita ambil masa lebih kurang dalam seminggu untuk kita pergi semula ke rumah ni. Dan seperti ada di dalam channel YouTube Sasuke Hikaru ni, selepas ada kuartus JKR tu kita pergi ke rumah di Bukit Ko ni dulu, dan selepas pada Bukit Ko barulah kita pergi ke rumah ni dengan niat yang asal kru-kru OH ni lah, di mana kita pergi sekadar untuk merasai suasana malam je, bukan kita nak pergi cari punca mana ada lagu tu, tak. Dan pada tinjauan petang tu, saya, Mak Yo dan adik sahaja yang pergi buat tinjauan di rumah ni, di mana Kero dan Kuji seperti yang orang tahu, dia memang dak habis-habis lah kisah dia dengan awet-awet dia. Tak tahu hamba, tak erti hamba dua orang ni, sebab awet ada masalah semua. Dan masa kita buat tinjauan petang di rumah ni, masa kita mula-mula sapa tu, ni adalah laluan belakang dia, laluan belakang rumah. Selepas pada kita tengok keadaan sekeliling tu memang dipenuhi dengan hutang dan semok lah. Mana kita nak masuk tu kita perhati dululah kawasan-kawasan di bahagian tanah dia. Kita takut juga binatang-binatang yang ada, tetapi memang binatang sungguh lah lepas tu. Sebenarnya masa tu hamba masuk secara perlahan, jalan slow-slow je, sebab kita bimbang di bahagian kaki ni lah. Tapi bila kita nak sampai di bahagian atas seming tu, saya ada terdengar ada satu kayu yang jatuh
bahagian dalam rumah ni. Lepas pada hamba dengar tu, debor lah. Masa tu memang debor lah dah. Siapa? Bunyi apa benda pula dalam rumah tu. Bunyi macam kayu orang tohuk. Tapi tak lama pun, selang beberapa saat je, ni dah hak terjadi. Memang basa buah anjing ni. Kita masa tu dah lah tengah suspend. Lepas tu dia pula nyalok dengan sekuat hati pula tu. Masa tu memang hamba tak nak mikir langsung. Masa tu hamba terus pusing. Dan kalau nak ikutkan, kalau kelajuan hamba dengan Usain Bolt tu, memang kalah Usain Bolt. Sebab hamba tak tahu masa mana hamba pitah mak you, hamba tak tahu masa mana hamba pitah adik. Sedangkan adik masa tu duduk belakang sekali dan boleh nampak ada pokok duri situ habis, hamba langgar habis. Dan masa hamba lari tu juga, hamba dang nak buka pintu kereta. Dah kita takut anjing tu kejar. Rupa-rupanya kita lari, anjing tu pun lari. Sebab tu hamba kata memang binatang sungguh anjing ni. Jadi lepas pada second round kita nak masuk tu, memang kita berjaga-jaga dah lah dengan anjing ni, yang sememangnya anjing lah. Tapi dengar-dengar kata anjing tu dia isteri dah sebenarnya. Sebab masa dia nak lari tu, dia ternampak muka mak you. Dengar-dengar histeria tu anjing tu. Lepas pada kita duduk di bahagian dapur rumah dia ni, okey, seri hamba khabar, hamba dalam 3 ataupun 4 minit ambil masa untuk masuk ke dalam rumah ni, di bahagian dapur dia. Sebab masa kita tengah buat prepare, memang ada dengar bunyi lagi macam barang jatuh dalam rumah ni. Masa tu hamba fikir 5 orang je duduk dalam. Saya pun terus masuk ke dalam rumah ni pun dengan langkah yang sangat perlahan dan berhati-hati. Sebab kita takut ada wuh-wuh tu lah. Takut dia duduk dalam rumah pula, dia tu nyalok dah lah kuat. Duduk dalam rumah lagi, orang kata gepa bunyi dia, gema. Pada hamba masuk ke bahagian dapur dan saya terus masuk ke bahagian ruang tamu. Sebab kalau boleh hamba nak selesai awal di bahagian bawah ni lah. Dan alhamdulillah masa kita duduk di ruang tamu, dan kita boleh tengok ada arwah daripada kuartus JKA ni lah. Dan tu depan tu adalah kuartus JKA. Jadi yang kita suluh itu, kita duduk di kuartus ni. Tapi apa yang menarik perhatian saya masa berada di bahagian ruang tamu ni adalah tangga dia. Suasana di tangga ni cukup suram dan sangat seram lah. Walaupun siang hari, kalau tengok di bahagian tepi tangga tu ada satu pintu yang menghadap ke mungkin dekat lamang dia lah kot. Kita boleh tengok lah situ, maknanya memang kawasan ni lama dah kena tinggal. Sebab sebelum kita masuk dalam rumah ni, kita ada tanya aunty yang berada berhampiran dengan rumah ni. Dia kata rumah ni sebelum tahun 1994 tu, rumah tu kosong dah. Owner rumah ni adalah orang yang berbangsa India. Dia kata dia meninggal dunia dah, tapi tak tahulah tu. Tapi memang lama dah rumah ni, hampir lebih daripada 30 tahun lah. Jadi kalau lama dah tempat kena tinggal ni, memang sohai-sohai lah adalah penghuni dia tu. Dan masa saya nak naik ke atas pun sama juga, kita buat persediaan. Bila sampai di atas, di bahagian atas tangga ni, saya agak terkejut lah. Sebab atas latar dia, di bahagian atas dipenuhi dengan akar-akar pokok tu. Memang seram lah. Akar tu ada atas latar tu. Jadi memang confirm lah rumah ni memang lama lah kena tinggal. Dan suasana atas dengan bawah walaupun siang hari sangat-sangat berbeza. Di tingkat atas ni memang cukup suram dan macam ada sesuatu. Keadaan air suram.
tumbuh pokok tu dalam. Jadi bila saya naik pun, saya ada buat macam pengenalan lah untuk memperingatkan diri saya dan kru-kru yang lain, di mana kita mari sekadar untuk buat rakaman suasana sahaja. Jadi kita tak akan ganggu apa yang ada di dalam rumah tu. Dan apabila saya melangkah naik ke atas, sekali lagi saya sangat terkejut bila saya terpandang satu bilik ni, di mana ada pokok yang tumbuh di dalam bilik ni. Dan di dalam bilik ni lah saya merasakan sesuatu yang sangat lain. Bilik ni dah tahu kita boleh masuk tu. Dan apabila saya berada di depan pintu tu, saya cuba nak masuk sebenarnya, tetapi seakan ada satu perasaan ataupun macam orang kata aura yang menolak saya untuk terus masuk ke dalam bilik ni. Dan masa tu memang berfikir yang adalah penghuni di dalam bilik ni. Sebab masa tu memang saya tak boleh nak masuk tu. Sebab ada satu perasaan yang sangat lain masa tu. Hamba tak reti nak jelas mana. Lepas tu pun bila saya pusing dan bila tengok ke arah sebelah kanan ni, kita boleh tengok ada satu lagi pokok. Dan di pokok ni lah akar-akar dia menjalar di atas latar ni. Memang saya tak tahulah, suasana dia memang cukup lain lah. Dan saya masuk ke di setiap bilik yang ada di atas pun sama juga, atas latar dia pun dipenuhi dengan akar. Dan kita boleh tengok almari-almari dia. Tapi paling yang saya rasa selesa bila kita berada di depan cermin ni lah, di depan cermin bilik ni. Dan selepas pada kita tinjau semua di bahagian atas dan kita tentukan tempat-tempat untuk melakukan sesi stay down. Dan selepas pada kita buat penelitian tu di rumah ni, kita putuskan untuk masuk ke rumah ni di bahagian kuartus tu, laluan dia yang kita akan masuk melalui kuartus JKR. Sebab kalau kita masuk ke arah bahagian belakang, kita takut mengganggu orang-orang yang tinggal dekat kawasan ni lah. Sebab biasa kita akan sapa tu, kita akan berbincang, kita takut jadi bising lah. Jadi kita putuskan untuk masuk ke rumah ni melalui kuartus JKR. Dan kita menempuhi dua tempat yang berbeza dalam masa yang sama. Mana kita masuk di bahagian JKR ni, suasana dia pun malam tu memang cukup serang lah. Sebab masa tu malam tu dia mendung. Dia tak hujan lagi masa tu, dia mendung, sejuk. Jadi selepas pada kita parking, kita pun membuat persiapan. Dan secara tiba-tiba kami berlima terdengar ada satu alunan lagu pun melalui daripada arah rumah ni. Tapi masa tu bagi hamba ni seakan macam menyambut lah. Tapi saya khabar ke adik dan kru-kru yang lain, saya minta abaikan je lah. Maknanya biar ke dia lah. Sebab kita takut niat kita tu jadi lain. Tak apalah dia nak nyanyi ke, nak buka lagu ke, kita abaikan dan kita mesti teruskan aktiviti ni dengan niat untuk merasai suasana malam dalam rumah ni. Tak lama mana pun lagu tu berkumandang. Sekejap ada, sekejap putus, sekejap ada, sekejap putus. Dan saya meminta Kuji lah untuk mengetuai bacaan doa sebelum kita melakukan aktiviti ni. Dan alhamdulillah pada malam tu Kuji dan Kero dibenarkan untuk membuat aktiviti eksplorasi, disebabkan awet-awet dia tak tahan kena kecang sebab video sebelum ni tu lah.
Dan selepas pada kita membuat bacaan doa ni untuk perlindungan diri lah. Maknanya biar kita masuk dengan selamat dan kita tubik pun dengan selamat. Dan selepas pada kita memulakan langkah perjalanan ke rumah ni, sekali lagi pun kita berhati-hatilah dengan keadaan semok tu, sebab kita takut binatang yang seperti ular dan sebagainya. Dan terutama sekali anjing lah, sebab kita takut dia duduk dalam rumah tu. Jadi bila saya sampai di depan pintu rumah ni, saya memperingatkan sekali lagi kepada diri saya dan 4 lagi kru tu berkenaan niat kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kepada penghuni yang ada di dalam ni ataupun di sekitar rumah ni, kami berlima ingin melakukan aktiviti eksplorasi di dalam rumah ni untuk merakalkan suasana malam. Kita tak akan usik apa-apa barang dan kita tak akan ganggu apa-apa pun. Jadi saya akan masuk berlima dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan selepas saya melangkah masuk ke dalam rumah ni, alhamdulillah lah, orang kata rengang lah sikit. Tapi di bahagian dapur dia ni memang sama masa kita buat tinjauan petang tu, sedikit ada rasa kurang selesa. Allahualam lah, sebab saya tak buat fikir yang bukan-bukan. Tetapi apa yang paling mendebarkan adalah saat-saat untuk naik tangga dan pergi ke arah atas ni. Macam Kujin dengan Kero, dia tak tahu keadaan. Macam kita bertiga ni, kita tahu keadaan atas tu mana. Dan saya pun terus naik ke bahagian atas. Dan bila kita sampai di bahagian di puncak tangga tu, suasana dia 10 kali ganda serang daripada siang hari. Supporter boleh bayang sendiri lah apa perasaan kami berlima pada malam tu. Tempat yang pertama saya tuju bila berada di tingkat atas ni adalah di sebuah bilik ni. Dan pada malam tu saya cuba untuk masuk lebih jauh lagi di dalam bilik ni, dan perkara sama yang terjadi. Saya tak boleh nak lepas daripada pokok tu. Minta maaf lah kalau saya cerita ni benda seakan macam tak logik. Tetapi bila saya berada di dalam bilik tu, saya merasakan ada seseorang yang ada di dalam bilik ni tetapi tak kelihatan. Macam dia berdiri di hujung dinding tu, seakan dia berdiri dan memerhatikan saya lah. Siapa-siapa boleh tengok lah, masuk lah. Kita tengok kondisi dia. Kalau rasa boleh masuk, kita masuk. Masa tu kita hamba rasa gitu. Tak nampak mata tapi rasa gitu. Dan saya pun mengundur diri secara perlahan-lahan. Perlahan maknanya masa tu kalau dia ada situ biarlah. Kita tak boleh siapa jadi perkara yang tak diingini berlaku ataupun kita mengganggu apa yang ada di dalam bilik ni. Sebab kita boleh rakang atas bawah pun kira bagus dah lah. Dan masa kita membuat rondaan di bahagian bilik yang pertama ni, saya ada meminta adik tu berada di bahagian pintu. Untuk pengetahuan semua, masa saya masuk dalam bilik ni, walaupun kamera ke hadapan, saya sempat tengok ke belah kiri dan secara tiba-tiba saya ternampak seakan ada bayang hitam yang ada di atas siling. Duduk kat pintu seorang. Maknanya masa hamba tengok tu, dia pun terus hilang. Dan ni bukan bayang-bayang daripada kru, sebab gambar orang dan bayangan tu seakan dia merangkak. Sebab tu saya minta adik untuk berada di bahagian pintu. Masa tu memang debol lah, tapi 4 orang lagi tu memang tak tahu. Tapi bila saya suruh adik duduk dekat pintu tu, yang 4 orang ni dia faham-faham lah. Dia faham sendiri dah. Debol kau. Salah je main waktu tutup pintu dah tengok muka mampu kerah hamba. Jadi selepas pada kita selesai membuat sesi rakaman pada malam tu, kita putuskan untuk membuat sesi stedang. Dan saya menugaskan
3 orang di bahagian bawah dan 2 di bahagian atas, di mana bahagian bawah adik, Kuji dan Kero. Jadi semua dah ambil posisi dan saya dan Mak Yu stay down di bahagian atas, dan saya memang sengaja membuat rakaman menuju ke arah bilik tu, dan saya duduk dengan Mak Yu je lah. Okey, masa ni memang hujan dah, tetapi apa yang saya nak ceritakan pengalaman pada malam tu, walaupun hujan tetapi dalam masa yang sama saya dan Mak Yu terdengar seakan ada orang yang memijak ranting, macam ke bunyi ranting orang patah pah itu. Perak-perak bunyi itu. Jadi dalam masa yang sama saya fikir benda tu adakah bunyi daripada titisan hujan, sebab kalau fikir dok logik pula, sebab bunyi dia tu sangat kuat dan berbeza. Kejap bunyi gini, kejap bunyi gitu, kejap bunyi gini. Kira macam ke ada orang pijak ranting tu ha. Tapi masa tu memang berabaikan je lah, mana masa tu memang fikir hujan je lah. Tapi kalau ikutkan sebenarnya tu memang bukan bunyi hujan. Dan lepas pada kalau kita tengok dari video ni, selepas pada Mak Yu setting kamera dia ke arah bilik ni, secara tiba-tiba saya dan Mak Yu terdengar sesuatu yang sangat menyeramkan. Masa ni kalau nak diikutkan, Kuji pun dia dengar benda yang sama. Tapi masa tu Kuji duduk kat bahagian bawah. Tapi masa tu memang dia confirm dia dengar, sebab dia ada tanya, "Mu ada dengar tak?" Macam korang tepik. Sebab memang Amber sendiri dengar dengan jelas. Tapi masa tu memang, masa kita dengar tu memang kita tahu dah, okey ni bunyi benda-benda gitu. Abaikan je lah. Maknanya kita, kalau tengok dalam video tu memang kita buat dok layang terus lah. Mana kita biadi lah, ni nak tepik ke, dia nak benda ke. Tapi kali ni kedengaran dia sangat jelas dan sangat nyaring. Dia panjang, lepas tu dia putus, lepas tu dia bunyi pula sekali lagi. Saya tak pasti sama ada tu adalah maksud orang mengilai ataupun seakan merayu-rayu, Allahualam. Saya tak berfikir lah benda-benda sampai ke tahap tu. Jadi masa tu juga kami berlima memikirkan apa yang kita dengar tu adalah salah satu kebesaran yang Allah cipta, sebab kita pun diciptakan juga. Jadi itulah yang kita berkongsikan kepada supporter tentang kebesaran dan nikmatnya suasana malam ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi ni. Jadi kita nak cari punca tu dari mana, biarlah ke dia. Selepas beberapa minit kita melakukan aktiviti sesi stay down, kita pun putuskan untuk keluar daripada rumah ni, sebab memandangkan keadaan pun semakin lewat dan keadaan hujan pun kohor lebat orang kata. Jadi masa kita on the way pergi ke arah kereta tu, saya ada terniat untuk merakamkan suasana malam di bahagian kuartus JKR di blok yang ketiga. Dan masa ni saya ajak Kero je, teman Amber, untuk pergi buat rondaan. Masa tu Kuji, adik dan Mak Yu dia buat persiapan untuk bawa keluar kereta lah. Jadi saya dengan Kero jalan merentasi blok yang kedua dan pergi ke arah blok yang ketiga. Dan dalam video tu juga Amber ada khabar yang blok ni saya tak akan masuk untuk membuat rakaman, sebab kami berlima berjaya dah merakamkan suasana malam di bahagian kuartus JKR ni. Jadi kami rasa tak perlu untuk kita merakamkan suasana malam di blok yang ketiga. Masa tu
kita dah putus orang kata masa kita. Sebab patutnya blok 1, 2 dan 3 tu kita kena siapkan dalam masa 1 hari. Tapi disebabkan blok yang ketiga tu daripada awal dah kita dah nak buat, jadi bagi hamba tak perlulah kita nak masuk dalam blok tu. Sebab blok 1 dan blok kedua pun kita dah berjaya. Jadi mungkin ada sebab-sebabnya yang tersendirilah. Dan saya cuma ambil rakaman daripada luar ni sahaja, dan kita boleh tengok keadaan dia tu sedikit berbeza dah dengan blok 1 dan blok yang kedua. Jadi saya akan berkongsi sampai situ saja tentang kuartus JKR ni. Jadi itu saja pengalaman yang saya boleh berkongsi dengan supporter semua, dan saya harap supporter boleh nilaikan sendiri tentang kejadian suara yang sangat jelas kita dengar tu. Dan bagi saya itu adalah salah satu kebesaran yang ada ketika waktu malam menjelma. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.